Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bersama untuk menyambung pengajian kita yang berakhir pada hari Khamis yang lalu pada ayat yang ke-206, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-207 surah Al-Baqarah. Insya-Allah. Cuma semalam dan kemarin bukan sambungan daripada hari Khamis, hari Ahad dan hari Sabtu sekadar kelas tambahan saja, sekadar tatawuk. Jadi tak perlu ada kesinambungan. Mungkin kalau ada hari kelapangan nanti, mungkin minggu depan atau hari-hari yang lain, kalau perlu saya war-warkan untuk kelas tambahan. Sekiranya ada kelapangan, saya akan maklumkan pada anda semua, insyaAllah. Tapi biasanya sehari lebih awal saya akan beritahu. Mungkin hari Rabu, mungkin hari Jumaat. Mungkin. Sebab hari Sabtu dan Ahad saya dah tak ada. Tak boleh lagi sebab minggu depan saya dah mula program di Melaka. Daurah intensif untuk matan Ajrumiyah. Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan kita akan mula 2 dan 3 hari bulan. Berarti 10 jam pertama kita akan selesaikan pembahasan tentang matan Ajrumiyah. Dan yang ada lapang antara Isnin dan Jumaat. Kalau tiada halangan, mungkin minggu kedua dan minggu ketiga, Isnin dan Jumaat pun tak boleh sebab saya akan program untuk daurah intensif secara online. Jadi tentang daurah intensif secara online ni, saya alu-alukan kepada siapa yang berhajat untuk memantapkan, untuk mengukuhkan penguasaan sistem harfiah bagi asas, silakan untuk juzuk pertama. InsyaAllah saya akan sempurnakan selama 10 hari, minggu kedua dan minggu ketiga. Hari Isnin hingga hari Jumaat saja. Hari Isnin hingga hari Jumaat saja pada minggu kedua, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Dan sekiranya ada kelapangan, tapi minggu kedua dan minggu ketiga rasanya itu tak boleh kita buat kelas tambahan. Kalau ada kelas tambahan pun rasanya tak ada kot. Inilah kan waktu hari-hari cuti sekolah ni. Kemudian tu kalau ada pun hari lain, cuti sekolah untuk penggal kedua, penggal pertama tahun depan, mungkin. Allahu a'lam bissawab. Baik. Okey, apa khabar semua?
Apa khabar teman-teman yang ada di sekitar Melaka, JB, Singapura dan Batam? Semoga sihat semuanya. Dan tak lupa juga yang ada di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, di Perak, Penang, Kedah, Perlis, di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak, termasuk di Brunei. Apa khabar semua? Semoga anda sihat, semoga anda bahagia, semoga anda ceria dan bersiap sedia untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah kita akan terus kepada perbincangan hari ini. Saya rasanya tak perlu saya nak bercerita panjang, tak perlu mukadimah terlalu panjang. Saya nak terus kepada pembahasan pada hari ini. InsyaAllah saya dah siapkan ayat 208. Okey, 207 dah selesai, 208. Dan selepas ni saya nak balik kampung, insyaAllah. Kira-kira suara okey? Saya dah standby mikrofon dah siap semua. Cahaya okey, cukup, rasa terang gambar. Kita nak terus kepada perbincangan hari ini. Okey. Okey. Sekejap tuan, sekejap saya nak setting sikit. Saya nak share sebentar. Okey, tak apa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas man, satu jumlah. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, satu jumlah. Wallahu ra'ufun bil ibad, satu jumlah. Jumlah wa minan nas, jumlah ismiyah. Wa minan nasi man, jumlah ismiyah yang bentuk terbalik, bentuk Zaid, Abu Zaid, Abang Zaidan. Khabar Abang Zaidan? Semoga abang sihat bang. Okey. Assalamualaikum dan juga sahabat harfiah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Wa minan nas, wa dan min sebahagian daripada, an-nasi manusia. Wa minan nas dan sebahagian daripada manusia, bila ayat bermula dengan murakab jar ataupun jar wa majrur ataupun
kadang-kadang zaraf, kemudian diikuti dengan isim. Man tu isim, pada man tu kita kena tambah ada. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, ada orang yang. Man, orang yang, isim mausul. Man, orang yang, isim mausul. Isim mausul tak sempurna tanpa ada silah mausul. Apa itu silah mausul? Satu jumlah, tak kiralah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah, satu jumlah yang menerangkan, satu ayat yang menerangkan isim mausul itu tadi. Maka sebab itu isim mausul dia akan jadi ma'rifah. Isim mausul, semua isim mausul adalah isim ma'rifah. Okey. Dan dia isim yang mabni. Isim yang mabni. Okey. Semua isim mausul adalah isim ma'rifah dan takkan sempurna isim mausul tanpa ada silah mausul. Dan pastikan silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Abu Zaidan. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, Zack H. Abu Zaidan ini adalah waris Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah, anak sulung pada Ustaz Hashim Abdul Ghani, guru kami, guru kita semua. Wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ini seluruh jumlah fi'liyah ini menjadi istilah mausul. Maknanya istilah mausul ni di bawah kontrol man. Ada man punya penguasaan. Dan sebahagian daripada, berarti walaupun jumlah fi'liyah ni lebih panjang daripada jumlah ismiyah atas tu, tapi dia punya status dia kecil ya. Dia hanya duduk di bawah man saja. Status dia kecil ya, dia tak ada power sangat. Yang lebih besar lagi, wa minan nas tu, jumlah ismiyah tu, jumlah yang sebenar. Dan seluruh ni semua, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, baru sempurna jumlah sebenar, jumlah ismiyah yang sempurna. Kalau tidak, ayat itu akan tergantung. Dan sebahagian daripada manusia, man, ada orang yang, full stop. Macam tak sempurna, macam tergantung. Memang tak sempurna, sebab ada silah mausulnya tak ada. Maka, kena sertakan. Setiap kali ada isim mausul, perlu ada silah mausul. Tak sempurna isim mausul tanpa ada silah mausul. Itu paling banyak yang menguasai, yang mendominasi jumlah yang menjadi silah mausul adalah jumlah fi'liyah. Kalau kita perhatikan dalam Quran, jumlah fi'liyah yang paling banyak sekali yang menjadi silah mausul berbanding dengan jumlah ismiyah. Berbanding jumlah ismiyah sikit, macam ayat minggu lepas yang ayat minggu lepas pula, bukan kelas ni, kelas yang online, kelas WhatsApp, ayat 60. Atastabdiluna alladhi, adakah kamu minta tukarkan akan yang huwa adna, huwa mubtada, adna khabar. Ayat 60 surah Al-Baqarah. Atastabdiluna alladhi, adakah kamu minta tukarkan akan yang, isim mausul, huwa adna, satu jumlah, huwa mubtada, adna khabar. Terjemahan ni, semua isim mausul ialah isim ma'rifah. Dan semua istilah mausul mestilah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Masya Allah. Betul. Ahsanti. Okey. Istilah mausul dalam jumlah fi'liyah paling banyak sekali yang setakat ni kita jumpa. Jumlah ismiyah ada juga, tapi kurang popular. Antaranya dalam ayat 60 yang siapa yang belajar secara melalui WhatsApp, ya, kita baru terjemah ayat 60 minggu lepas kan. Hari ni, minggu ni kita akan terjemah ayat 61
60 pula. Ayat 60 minggu lepas. Minggu ni 62 dan 63. Dua ayatnya. Tapi setengah muka surat lah. Ya. 62, 63. 64, 65, sorry. 62, 63, 64, 65. Ya. Sampai 65. Setengah muka surat. Ayat 61 yang minggu lepas, itu situ ada jumlah ismiyah, silah mausul dalam bentuk jumlah ismiyah. Cuba semak, buka. Kalau nak confirmkan. Atastabdiluna alladhi, adakah kamu minta tukarkan alladhi, akan yang, isim mausul, alladhi isim mausul bentuk mufrad, huwa adna mubtada khabar. Huwa, dia adalah lebih rendah. Billadhi, dengan yang isim mausul lagi. Huwa khair, huwa mubtada, khair khabar. Jumlah ismiyah lagi. Dia adalah lebih baik. Itu antara contoh silah mausul dalam bentuk jumlah ismiyah. Satu lagi dalam ayat yang ke 20 surah Baqarah, ayat yang ke 24. Ayat 24. Fattakun nar, auzubillahi minasyaitan. Fattakun nar, maka takutlah olehmu akan api, allati, yang, itu api yang sifat pada api. Itu allati muannas, allazi muzakkar. Api yang isim mausul. Waquduhan nas wal hijarah. Waqudu mubtada, ha mudhaf ilaih, waquduha, yang bahan bakarannya, an-nasu, adalah manusia, khabar bagi mubtada. Mubtada khabar, jumlah ismiyah. Tak banyak jumlah ismiyah, tapi jumlah fi'liyah paling banyak. Macam ayat ni, orang yang semusul yashri, fi'il mudhari', ia membeli ke menjual ni. Jumlah fi'liyah paling banyak menjadi silah mausul dalam Al-Quran. Ya. Saya berani mengatakan sekitar dalam 70% jumlah fi'liyah yang menjadi silah mausul berbanding dengan jumlah ismiyah. Lebih 70% jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah tak sampai 20% dia. Tak sampai. Dia seimbang. Satu syibih jumlah juga seimbang. Semua silah mausul dalam bentuk jumlah fi'liyah. Hajah-hajbi. Ajabaziyah. Maslina lajis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yashri, tolong terjemah. Selama minta tolong anda komen pada ruangan komen. Terjemahkan. Yashri nafsahu batiraa mardatillah. Tolong terjemahkan. Yashri fi'il mudhari', nafsa akan, maf'ul bih, menjual. Ia menjual. Yati. Ia menjual. Dia menjual. Ishtara kalau 5 huruf, tambah alif, hamzah wasal dan ta, ia menjual. Ya, Roki Haji Saidin. Kalau menjual saja dia jadi isim. Tapi kalau kena fi'il mudhari', dia ada fa'il. Ada orang yang ia menjual. Oh, Masya Allah. Azim Abdullah. Ada tu mahal. Orang yang ia menjual. Ia tu penting. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Faridah Salim. Ia menjual, ya. Kami dah kanan. Ia M. Oh. Ia M. Ia muzakir ke apa? Ia akan menjual. Masilina najis. Akan tu boleh. Tapi untuk sistem kita kurang sesuai letak akan. Kita tahu fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan akan berlaku. Tapi dalam bahasa Melayu bila sebut akan ni ada dua makna. Dalam sistem kita, akan ni ada dua makna. Mungkin akan menunjukkan maf'ul bih, akan satu lagi menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Tapi saya faham Puan Maslinah maksudkan akan di situ adalah masa
sekarang dan akan datang sebab fi'il mudhari'. Profesor Ahmad Abdul Majid, ia menjual. Okey, betul. Ia fa'il mesti ada. Ada orang yang isim mausul ia menjual. Yashri, ia menjual. Itu 3 huruf menjual, okey. Tapi kalau 5 huruf membeli. Yashtari, ada tambah ta dekat tengah-tengah dia. Berarti itu fi'il 5 huruf tu. Selalu saya perhatikan kalau ada huruf ta kat tengah-tengah, ada huruf ta di tengah-tengah kalimah, fi'il lah terutamanya, biasanya fi'il tersebut fi'il 5 huruf. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Dan di antara manusia, min bukan di antara aja Rohaizat, min sebahagian daripada, tetap min kita kekalkan daripada, cuma tambah sebahagian. Kalau di antara baina wa bainan nas, itu di antara manusia. Ia menjual. Alhamdulillah semua dapat terjemahan yang betul. Yashri itu ia menjual. Kalau yashtari ia membeli, 5 huruf. Yashri ia menjual, 3 huruf, sulasi mujarrad. Ini fi'il. Soalan saya. Yashri fa fi'il dia shin, ain fi'il dia ra, lam fi'il dia ya. Fa'il dia dhamir mustatir. Jawazan. Dhamir mustatir jawazan. Ia di sini dia tak perlu fa'il zahir sebab dia aid dia kembali kepada man. Dia kembali kepada man, isim mausul. Ia merujuk kepada man, okey. Fa'il dia dhamir mustatir jawazan. Soalan saya, fi'il bentuk apa? Fi'il sakit, fi'il sihat, fi'il sakit. Dah tentu ada fi'il sakit kan? Sebab kalau fi'il sihat dia tak boleh yashri, yashriyu. Itu fi'il sihat. Yashriyu patutnya. Tapi oleh kerana ya tu huruf sakit. Ya adalah huruf sakit. Maka dia fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Oleh kerana 2 hari lepas kita belajar, hari Sabtu dan hari Ahad kita belajar fi'il mu'tal, maka ada 5 jenis fi'il mu'tal. Misal, ajwaf, naqis, lafif, multawi. Ingat man, maka Masya Allah, Rosita terus penuh. Roki Haji Saidin, ia menjual penuh. Fi'il mu'tal. Mu'tal, fi'il sakit, betul. Terima kasih Prof. Cuma dalam mu'tal ni ada 5 fi'il, 5 bentuk. 5 bentuk. Kalau huruf ilat terletak pada fa fi'il, bina misal. Kalau huruf ilat terletak pada ain fi'il, bina ajwaf, bentuk ajwaf. Dan kalau pada lam fi'il, bentuk naqis. Masya Allah. Rin Hasan, naqis, betul. Ya, huruf sakit. Fi'il mu'tal, Faridah Salim. Ya, bukan ya, sorry. Huruf ya. Ya adalah huruf sakit. Fi'il mu'tal, naqis. Zarina Hamzah, ya. Bentuk naqis. Bentuk naqis. Naqis kita belum belajar lagi. Naqis dia problem dekat fi'il madi, tasrif. Contohnya, syara, syaraya, syarau. Dekat mereka tu, dia akan problem. Tapi syara yashri, okey. Syarau jadi. Dia problem kat mereka pada fi'il madi. Syaraita, syaraituma, syaraitum, syaraiti, syaraituma, syaraitunna, syaraitu, syaraina. Problem dia dekat mereka tu. Syara yashri, syira, Masya Allah. Naqis, ahsanti. Ummu Muslihuddin, azmin, fi'il sakit, fi'il mu'tal. Azmin, Azizah, Minhat. Ya, baru saya tahu. Masya Allah. Terima kasih Haji Azizah kerana share. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal kita perincikan lagi. Dia bentuk naqis. Bentuk naqis. Dia problem dia pada fi'il madi, dhamir bila bersambung dengan waw jamaah. Di situ. Kalau kita tak cakap, dia stuck kat situ. Okey. Fi'il mudhari', dia problem dia bila bersambung dengan yashri, dengan waw jamaah juga. Yashri, yashriyani,
Yashruna. Yashriyu jadi yashruna. Ra baris bawah tukar baris dhammah. Yashruna. Okey, tashriyani, yashrina. Yashrina. Tashriyani, tashruna. Tam bertambung ya mukhatabah. Tashriyani, tashrina. Dengan nun niswah dengan ya mukhatabah bunyi sama tapi bahasan Arab tak sama. Tashrina, engkau menjual. Tashrina juga kamu menjual, perempuan. Bahasan dia sama, lafaz dia sama tapi bahasa Arab tak sama. Tashrina, engkau perempuan menjual. Dhamir engkau tu terletak pada huruf ya tu. Tashrina, ya mukhatabah. Okey. Sementara tashrina, kamu perempuan menjual. Dhamir ya tu lam fi'il. Nun tu adalah nun niswah dhamir dia. Kenapa gambar ustaz tak bergerak? Memang tak gerak. Saya belum gerak lagi. Kita masih lagi dalam Yashri. Kita masih lagi dalam Yashri. Kabur. Kabur ke? Sebab biasa saya pakai guna TV ni pakai laptop. Mungkin cahaya laptop tak apa-apa terang kot. Tak maaf lah. Selalu kalau dekat rumah saya gunakan television. Sebab itu kalau pakai Zoom lagi clear. Tapi Zoom belum dapat guna lagi. Perkataan kembang. Saya tak faham lah. Apa makna? Apa arti ni? Saya rasa okey gambar. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yashri, ia menjual. Okay. Maksudnya tulis tak jelas. Oh. Tapi okey je. Okey. Alhamdulillah. Sorry. Memang bila saya di luar kawasan, kalau ada kekurangan dari sudut audio ataupun gambarnya, minta maaf lah. Memang kita buat seadanya. Kadang coverage tak apa jelas. Gambar kurang sharp. Okey. Okey. Ada coming call. Saya tak boleh jawab. Kalau saya jawab habis terputus nanti. Okey, biarkan dulu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Yashri, ia menjual. Dia punya problem dia dekat fi'il mudhari' pada engkau perempuan dengan kamu perempuan, masalah. Okey, masalah dekat sini. Tapi insyaAllah kita belajar huruf ilat nantilah. Kita bincang huruf ilat. Sama saya berikan gambaran betapa setiap fi'il ada, setiap bentuk, misal ada masalah di tempat lain. Kalau bentuk ajwaf ada masalah dia di tempat lain. Dan bentuk nakis pada fi'il madhi, tempat dekat mana masalah dia. Okey, kita akan tengok. Yashri, ia menjual. Ashri, aku menjual. Nashri, kami menjual. Okey, fi'il mudhari'. Amal dia Ishri. Huruf ilat dia hilang. Ishri, Ishriya, Ishru. Ishri, tambah ya. Ishriya, Ishrina. Itu fi'il amal dia. Syara Yashri. Okey.
Tak apa, huruf ilat kita bincang kemudian. Kita ada pengkhususan. Kita khusus, kita tulis sama-sama macam mana cara tulis dia, macam mana bentuk ayat dia. Sekarang saya sebut ya, tak boleh. Masa tak boleh kita untuk hari Isnin dan Khamis kita ikut flow yang biasa. Yashri nafsahu, ia menjual nafsahu akan dirinya. Akan tu kata tambah khas untuk maf'ulun bih. Akan kata tambahan khas untuk maf'ulun bih, akan dirinya. Kenapa baris atas? Sebab dia isim mufrad. Yang boleh baris fathah ni hanya terhad pada isim mufrad dan jamak taksir saja untuk harakat. Sedangkan dia ada tiga isim saja yang boleh berubah dengan harakat ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Jamak muannas salim terkeluar. Dia bukan dengan baris fathah. Sebab jamak muannas salim tanda nasab dia dengan baris kasrah. Nafsa akan dirinya. Kalau anda nampak baris fathah dia, confirm isim mufrad atau jamak taksir saja. Tak ada isim lain lagi. Tak akan ada isim lain lagi yang boleh menjadi maf'ulun bih dengan tanda baris fathah. Hanya isim mufrad dan jamak taksir saja yang tanda nasab dia, yang sekiranya kedudukan dia sebagai maf'ulun bih, tanda baris fathah. Okey. Isim lain dengan tanda lain. Macam jamak muannas salim baris kasrah. Isim musannah dan jamak muzakkar salim dengan huruf ya. Asmaul khamsah dengan huruf alif. Ada berubah dengan huruf, ada yang berubah dengan harakat. Itu yang kita nak belajar. Apa itu i'rab, apa itu mabni. Yang mu'rab tu, mu'rab berubah dengan harakat hanya pada tiga jenis isim saya. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ingat tiga isim ni, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ini tiga isim ni mesti lekat dalam kepala kita. Lekat bukan hanya dia punya teori, tapi dia punya cara terjemah dia. Jamak taksir dan kata berganda. Isim mufrad tak ada tambahan lah. Tambah yang ke, kan itu kadang-kadang tapi dia bentuk tunggal. Tapi jamak muannas salim sebut beberapa. Itu satu juzuk pertama tu memang kena lekat. Masa juzuk pertama. Juzuk kedua ni dah kurang sikit. Kita dah boleh longgar. Akan dirinya. Ia menjual akan dirinya mudhaf ilaih. Kenapa jadi mudhaf ilaih hu tu? Sebab nafsa tu isim yang tak ada alif lam. Kita tahu dia isim. Sebab kita tambahkan. Hanya isim saja yang boleh tambahkan. Hanya isim saja yang jadi maf'ulun bih. Akan dirinya. Nafsa akan diri, bukan diri-diri. Kalau anfusa baru akan diri-diri. Ni nafsa akan diri. Hu-nya mudhaf ilaih dia, isim mufrad. Kalau mereka, diri-diri mereka, dia kena mudhaf, kena jamak lah, kena sesuai. Kalau kami, diri-diri kami. Kalau aku, nafsi, diriku tak boleh, diri-diri kami, diri-diriku tak boleh. Aku mufrad, kena mudhaf pun kena mufrad juga. Kena sesuai, okey? Akan dirinya, hu mudhaf ilaih. Akan dirinya. Okey? Ibtigha'a. Ini baru kita belajar ni. Ibtigha' maknanya mencari. Ini masdar daripada fi'il 5 huruf. Ada ta tu kat tengah-tengah. Ibtagha fi'il madhi. Yabtaghi fi'il mudhari'. Ibtigha'an masdar. Dia tak ada alif lam ni, isim ni. Tak ada tanwin. Artinya ibtigha'an. Tapi kenapa jadi ibtigha'a? Sebab dia mudhaf pada mardati, itu mudhaf ilaih. Dan kenapa dia pada fathah dalam jumlah fi'liyah ni? Tadi akan dah ada, akan dirinya. Akan mencari ke? Bukan. Ibtigha' ni kita namakan maf'ulun min ajlihi. Maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih maksudnya maf'ul kerana. Sebab perbuatan ini terjadi. Kenapa dia membeli atau menjual diri dia? Ibtigha' ni sebagai jawapan kenapa fi'il tu berlaku. Fi'il dia yashri, menjual. Kenapa menjual diri dia? Ibtigha', kerana tambah. Ini kita namakan maf'ul min ajli.
maf'ul min ajli. Ada maf'ul li ajli pada maf'ul li ajli, maf'ul min ajli, bolehlah ya. Maf'ul kerana. Kerana apa? Kerana fi'il tu berlaku. Kenapa berlakunya fi'il yashri ni? Kerana ibtigha, kerana menuntut, kerana mencari mardati, beberapa keredaan. Nak tambah akan pun boleh. Kerana mencari akan beberapa keredaan Allahi mudhaf ilaih. Kenapa boleh tambahkan Ustaz? Sebab kalau masdar menjadi mudhaf, kalau isim fa'il menjadi mudhaf, kalau isim maf'ul menjadi mudhaf, mudhaf ilaih itu boleh tambahkan. Ini masdar ibtigha menjadi mudhaf, isim fa'il menjadi mudhaf. Kalau isim maf'ul menjadi mudhaf, yang mudhaf ilaih boleh tambahkan. Hanya 3 jenis isim yang merubah dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas. Betul? Terima kasih Ruzita Abu Bakar. Kerana maf'ul min ajlihi. Okey. Maf'ul min ajlihi berlaku kerana sebab apa? Sebagai jawapan kenapa perbuatan itu berlaku. Kenapa fi'il itu terjadi. Apa fi'il dia? Yashri. Kenapa berlaku menjual dirinya atau menggadaikan dirinya? Bahasa kita, mempertaruhkan dirinya. Kenapa? Kerana menuntut, kerana mencari. Ibtigha'a. Katalah saja ba, ghin, ya. Ta tambahan, hamzah wasal tambahan. Fi'il 5 huruf atas wazan ifta'ala yafta'ilu. Wazan yang kedua. Wazan pertama infa'ala yanfa'ilu. Wazan kedua ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an atau ibtighayan, ibtigha'. Kalau elat terjadi hamzah. Ibtigha' yabtaghi. Ibtigha' masdar. Ibtagha. Okey. Musuddin tulis ifta'ala yafta'ilu. Betul, ifti'alan. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ya. Jazakillah Muslihuddin. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Yes. Barakallahu fik. Boleh ambil pedoman Teacher Mani pada yang tulisan ni, yang sebenarnya ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Okey, itu masdar. Okey, ibtigha' kerana menuntut, maf'ul min ajlih, kerana mencari. Mardati boleh tambahkan antara mudhaf dengan mudhaf lain dengan syarat mudhaf dia adalah masdar. Dengan syarat mudhaf dia bukan masdar, isim fa'il pun boleh juga, dan isim maf'ul. Ni 3 isim ni jaga-jaga. Kalau nak tambahkan pada mudhaf lain boleh, tak salah. Bukan maf'ul bih, tapi boleh tambahkan. Sebab 3 isim ni kerja dia macam fi'il. Isim fa'il kerja macam fi'il. Isim maf'ul kerja macam fi'il majhul. Masdar pun kerja macam fi'il. Ia menjual akan dirinya kerana mencari akan beberapa keredaan Allah. Beberapa keredaan Allah. Okey. Ibtigha' mudhaf, mardati mudhaf ilaih. Dan mardati tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia bukan hanya jadi mudhaf ilaih, malah dia juga menjadi mudhaf kepada Allahi. Jadi mardati berperanan dua tugas. Dia menjadi berperanan dua tugas. Okay. Dia jadi mudhaf ilaih dan masih sama dia jadi mudhaf kepada Allahi. Baru selesai satu jumlah fi'liyah. Dan seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi silah mausul kepada man. Barulah sempurna ayat jumlah ismiyah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Patutnya taklah potong Ustaz. Sama je teruskan. Memang betul. Tapi saya nak bantu anda. Saya nak perincikan, nak bezakan. Yang mana satu jumlah ismiyah, yang mana satu jumlah fi'liyah. Kalau kita tak cerakinkan, tak cerai-ceraikan antara jumlah-jumlah ni, kita agak sulit ni. Kita terus gabungkan saja. Kita rasa macam satu ayat. Kita tak nampak ni pecahan ni. Ya, terima kasih. Dia menjual akan dirinya kerana mencari beberapa
keridaan Allah. Ya, terima kasih Zahra Ahmad. Terima kasih Rozita Abu Bakar. Okey. Baru sempurna ayat ni. Jumlah ismiah sebenarnya ini jumlah apa? Jumlah yang yang sepatutnya. Baru sempurna sampai Allah. Okey. Sebenarnya dua jumlah aja. Dalam ayat 208 ni, 207 ni. Satu jumlah ismiah, yang kedua pun jumlah ismiah. Cuma beza jumlah ismiah yang pertama tu panjang kerana di dalam dia agak kompleks sikit, ada silah mausul. Silah mausul pun panjang dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada mudhaf, ni belum ada huruf ataf lagi. Ada huruf ataf lagi panjang lagi. Itu kreatif. Kalau siapa nak menulis dengan kreatif, perlu ditambah benda-benda semua ni. Isim mausul, huruf ataf, silah mausul. Jadi ayat kita menarik. Okey. Baru ikut sistem, ikut kaedah bahasa Arab. Okey. Wallahu ra'ufun bil ibad. Tolong terjemahkan ayat ni. Tolong terjemahkan pendek. Ustaz Muzakir tak nak minta panjang-panjang terjemah. Yang ni saja. Ibtagha yabtaghi ibtigha. Okey. Ibtagha, betul terjemah ni. Alhamdulillah. Ibtagha yabtaghi ibtighaan. Alhamdulillah. Baik, tolong artikan wallahu ra'ufun bil ibad. Saya nak buatkan latihan sikit. Nak tengok anda punya kekuatan. Ini jumlah ismiah. Okey, saya nak adakan sedikit latihan. Okey, tolong artikan. Dan Allah adalah yang dan Allah Maha Pemberi Rahmat. Adalah penting. Saya nak adalah tu. Semua dah terlepas pandang ni. Fardah Salim dan Allah Maha amat penyayang. Makna betul. Tapi sistem saya tak menepati. Saya perlukan sistem ketika menterjemah khabar. Satu, kita tahu ini jumlah ismiah. Allah itu mubtada, Raufun itu khabar. Pada khabar mufrad jangan lupa tambah adalah. Khususnya pada mubtada dan khabar dan isim ina dan khabar ina. Tapi kalau kana tak perlu tambah adalah. Kalau khabar kana tak perlu tambah adalah. Ya, Faridah Dul, dan Allah adalah. Ini buat cop anak murid Ustaz Muzakir. Roki Haji Saidin, cop mohor ni anak murid Ustaz Muzakir. Adalah ni penting ni. Ya, Prof Ahmad Abdul Majid. Dan Allah adalah yang amat. Kalau yang ada alif lam maha, kalau tanwin kita bezakan. Kalau ar-raufu adalah yang maha. Itu Raufun yang amat ini. Rin Hasan adalah yang Maha Pemberi Rahmat. Ya, penyayang Teacher Mahani. Saya lebih senang, sebab itu saya tak mahu ada pertindahan, walaupun ada makna dia lebih luas lagi. Tak cukup dengan bahasa Melayu Raufun ni. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Rauf yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Raufun yang amat penyayang. Okey, yang amat penyayang. Adalah tu penting Dan Allah adalah yang amat penyayang bil ibadi. Raufun bini boleh terjemahkan akan
hamba-hamba atau akan para hamba. Bazir Abdul Hamid adalah yang maha penyantun. Penyantun Halim, kita terjemah penyantun. Rauf, penyayang. Sebab itu dulu kenapa Rahim pengasih. Kita nak Rahim penyayang. Sebab Rauf kita nak tak nak ubah-ubah ni. Kita nak seragamkan dulu. Peringkat awal kita kena seragamkan dulu. Nanti bila dah mahir, dah pandai, okeylah, tak apa. Memang makna bahasa Arab tak cukup. Ya, Zahra Ahmad. Ni anak murid saya ni. Dan Allah adalah. Ustaz Muzakir cerewet sikit nak tambah adalah ni. Minta maaf. Nur Fariza Samsudin. Allah adalah yang amat penyayang akan hamba-hambanya. Okey, akan tepi. Sebab Rauf ni isim fa'il. Dia kategori isim fa'il. Rauf yang amat penyayang. Dia walaupun bentuk nanti isim fa'il dia ada bentuk sifat musyabahah, ada sirah mubalaghah. Di bawah isim fa'il tu semua. Isim fa'il kerja dia macam fa'il. Bila ada huruf jarbi pun boleh terjemahkan akan. Akan hamba-hamba. Ibad hamba-hamba. Ibad hamba-hamba. Jamak taksir. Nya tu tambah kalau tak nak letaknya, akan para hamba boleh. Azizah Yahya, dan Allah adalah yang amat penyayang akan hamba-hambanya. Okey. Alhamdulillah. Baik, soalan saya. Tolong tukarkan kepada mubtada Allahu marfu', khabar raufun rafu' bil ibad majrur. Okey. Tolong tukarkan jumlah ismiyah ini dimasuki oleh inna wa akhawatuha ke. Cuba tukarkan. Inna Allah, sesungguhnya Allah raufun. Tolong tuliskan. Alah, Ustaz lambatlah Ustaz, nak tunggu kita orang tulis Ustaz. Ustaz tulis sendirilah Ustaz. Okey, I tulis dulu. Ustaz tulis Rumi pula. Okey. Inna. Inna Allah. Allahu, gara-gara pengaruh inna, kesan pengaruh inna, Allahu marfu' berubah jadi innallah innallaha raufun bil ibad, dan adalah Allah dan sesungguhnya Allah adalah, tetap tambah adalah. Khabar mufrad tambah adalah. Khabar jumlah tak perlu tambah adalah. Khabar ada dua bentuk. Ada bentuk mufrad, ada bentuk jumlah. Khabar mufrad ni macam ni, raufun. Satu perkataan saja. Okey. Satu perkataan saja. Tapi kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kalau bentuk jumlah tak perlu tambah adalah. Innallaha raufun bil ibad. Innallaha raufun bil ibad. Ya. Tak nampak baris tu. Saya tak nampak baris. Supaya saya nak beritahu bahawa berbezanya bila dimasuki inna, Allahu berubah jadi Allaha. Kalau jamak muannas salim, innal mu'minati, berubah baris bawah. Sebab jamak muannas salim baris kasrah, tanda nasab dia. Kalau jamak muzakkar salim, innal mu'minu, asalnya mu'minuna solihun, jadi innal mu'minina dengan huruf ya. Dia berubah pada hukum mansub, cuma tanda dia tak sama, bergantung pada jenis isim. Tapi tiga jenis isim ni, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ya, Prof, innallaha, ya. Itu penting tu. Allah tu poin saya tu. Sesungguhnya Allah.
Okey. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ya. Roki Haji Saidin. Innallaha ra'ufun bil ibad. Ya. Innallaha. Tiga jenis isim ni berubah dengan harakat. Cuma beza dia, isim mufrad dan jamak taksir tanda harakat daripada fathah. Jamak muannas salim baris kasrah. Masih dalam najis. Innallaha. Ya. Yang penting Allah tu sana Raufun tak berubah apa-apa. Tapi kalau dimasuki oleh kana, macam mana? Masuk kana. Kana Allahu. Isim kana tak berubah. Kekal sama. Tapi Raufun dia akan berubah menjadi Raufan bil ibad. Ni kana punya kerja pula. Dia merubah khabar. Dia bersilang. Kana Allahu Raufan Muhammad Afandi Anwar. Ahsanta. Kana Allahu Allah tak berubah apa-apa, sama macam mubtada marfu', tapi khabar pula yang berubah. Asri Harun, kana Allahu raufan bil ibad. Ya betul, masya-Allah Asri Harun. Cik Asri rupanya ada asas. Okey. Alhamdulillah. Raufan ya. Kamaluddin Kasim. Alhamdulillah dapat ikuti kuliah Ustaz dari jiran setempat, masya-Allah. Jiran setempat. Cik Kamaluddin sama tinggal dengan saya ke? Bandar Damansara Kuantan ataupun jiran setempat Cik Khairuddin, Cik Kamaluddin ke? Kana Allahu raufan. Ya, terima kasih Ummu Muslimin. Kana Allah. Kisah muda Faridah Salim. Okey, alhamdulillah. Inilah kesan pengaruh-pengaruh nawasikh, kita namakan nawasikh. Inna dan kana ni kita namakan kumpulan nawasikh. Pemansuh-pemansuh, dia yang memansuhkan mubtada menjadi isim inna kalau dimasuki inna wa akhwatuha. Masuk la'alla, mubtada berubah jadi isim la'alla. Masuk laita, isim ini mubtada jadi isim laita. Tergantung apa nasih yang masuk. Isim inna ke atau isim kana. Jadi inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha kesemuanya kita himpunkan dalam satu kumpulan nawasikh. Nasikh. Oh, Cik Kamaluddin satu kawan. Kamaluddin, oh kau Damansara rupanya. Tak perasan Cik. Kamaluddin Kasim, orang Damansara ya. Tak perasan, mungkin kita pernah jumpa tapi tak kenal nama katanya. Tak apa, insyaAllah saya balik Kuantan kita boleh ngeteh. Okey, jadi sekali lagi saya nak tegaskan bahawa inna, anna ni adalah nawasikh. Kumpulan nasih mufrad, nasikhani, nasikhaini, jamak dia nawasikhu. Maksud pemansuh, penghapus yang menghapuskan mubtada kepada isim inna. Khabar hapus dia jadi khabar inna. Nama dia terhapus dan status i'rab dia pun berubah. Okey. Kalau inna wa akhawatuha dia menghapus status i'rab bagi mubtada. Nama daripada mubtada berubah jadi isim inna ke, isim kana ke, isim lakinna ke, isim kana pula. Isim lakinna ke, isim laita ke, isim la'alla ke. Nama berubah. Hukum i'rab pun berubah. Daripada marfu' berubah menjadi mansub. Tanda tergantung pada jenis isim. Okey, tergantung pada jenis isim. Kalau isim mufrad, tanda dia baris fathah. Jamak taksir baris fathah. Kalau jamak muannas salim, tanda dia baris kasrah. Kalau jamak muzakkar salim dengan huruf ya.
Isim musanna dengan huruf ya, asmaul khamsah dengan huruf alif. Sama ada huruf ataupun harakat. Kalau jadi isim inna saja, mubtada dia akan berubah nama jadi isim inna. Dan tanda-tanda dia pun berubah tergantung pada jenis isim. Itu kalau mubtada. Kalau dimasukkan oleh kana, mubtada tak berubah apa-apa. Nama je berubah jadi isim inna. Tanda i'rab tak sama, tak berubah, tetap sama, tapi khabarnya berubah. Khabar berubah jadi mansub. Sebagaimana tadi, isim mufrad baris fathah, jamak taksir baris fathah, jamak muannas salim baris kasrah. Nah, 3 isim ni dengan harakat saja. Cuma beza pada jamak muannas salim saja baris kasrah. Jamak taksir, isim mufrad baris fathah. Tapi yang dengan huruf isim mufrad, jamak muzakkar salim dengan isim musanna dengan huruf ya. Sama. Asal mukminuna jadi mukminina. Mukmina ni jadi mukminaini dengan ya. Asmaul khamsah dengan huruf alif. Abu jadi aba. Itu bagi asmaul khamsah. InsyaAllah saya ulang banyak kali. Saya harap anda semua dapat faham. Jangan bosan dengan ulangan yang saya sebut. Memang perangai saya bukan perangai yang saya dari sejak azali, tapi perangai yang dilatih oleh Al-Fadil Ustaz Hashim Abdul Ghani rahimahullah. Beliau lah saya lihat, saya tonton sendiri dengan mata kepala saya macam mana cara beliau mengajar, dan beliau akan ulang-ulangkan dan sentiasa sebut berkali-kali. Kita kerap kali dengar, kerap kali sebut, kerap kali pandang. InsyaAllah anda akan ingat. Begitu jugalah anda kalau nak ingat satu pelajaran, anda kena ulang banyak kali. Jangan bosan mengulang. Okey. Seterusnya, ada setengah jam lagi kita habiskan ayat yang berikut ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita selesaikan satu jumlah. Kita namakan jumlah nida. Jumlah nida, jumlah seruan. Jumlah nida. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang isim mausul. Tengok silah mausul. Amanu. Satu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il dia telah beriman, fi'il madhi, telah beriman. Oleh mereka tu fa'il. Telah beriman oleh mereka. Terharu. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Apa yang terharu Puan Maslina? Okey. Alhamdulillah. Oh, Ustaz Hashim. Alhamdulillah. Okey. Inilah watak saya masa saya mengajar. Jadi kalau anda nampak ada yang tak kena, saya minta maaf lah. Tapi saya memang tak boleh nak ubah macam ni. Saya dah terbiasa. Memang saya meniru sungguh apa yang Al-Fadhil Ustaz Hashim rahimahullah mengajar. Memang saya ada niat. Saya dulu masa saya belajar, saya ada azam macam mana nak jadi macam Ustaz Hashim, macam mana cara dia mengajar. Saya tiru. Lepas dia mengajar, saya akan jumpa dia. Ustaz, tadi Ustaz cakap gini Ustaz. Betul tak Ustaz ni? Saya akan ulas depan dia. Betul. Betul. Saya ceritakan teknik-teknik yang dia mengajar. Ustaz mesti buat begini dulu Ustaz kan? Ustaz mesti buat begini dulu kan tadi kan Ustaz? Sebab apa Ustaz ni kan? Saya akan cerita. Alhamdulillah, Allah jadikan saya dengan beliau umpama kawan. Selalu bersama dia ke sana kemari. Sebab saya seorang saja pelajar yang ada lesen pada ketika itu. Saya seorang ada lesen memandu. Jadi saya berpeluang, ada kesempatan. Walaupun saya pelajar baru masa itu, tapi saya ada kesempatan untuk berdamping dengan beliau. Selalu bawa beliau ke mana-mana beliau nak pergi. Saya akan selalu drive, jadi driver dia. Isabukal Raufun, penyayang. Ya, Raufun, penyayang. Terima kasih. Ustaz, Raufun sama juga. Makna penyayang ke? Raufun, penyayang. Rahim, pengasih.
Rahman pemurah. Okey. Kita bezakan dulu. Walaupun makna dia belum setepat bahasa Arab. Bahasa Arab lebih luas lagi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang, si mausul, amanu silah mausul, telah beriman, fi'il madhi, oleh mereka, fa'il. Domir yang menjadi fa'il adalah dia selalu menyantum, dia terus menyatu dalam satu perkataan. Dalam fi'il dia domir automatik akan bersatu. Wahai orang-orang yang telah beriman, oleh mereka, jangan lupa fa'il. Faridah Salim telah beriman oleh mereka tu, fa'il. Bagi fi'il. Fi'il perbuatan, fa'il pembuat. Fi'il perbuatan, fa'il pembuat. Dan fa'il yang biasa menjadi isim yang biasa menjadi fa'il adalah isim domir. Yang paling banyak menjadi fa'il adalah isim domir, berbanding dengan isim zahir. Fa'il zahir tak banyak berbanding dengan fa'il mudmar. Okey. Fa'il dalam bentuk domir yang paling banyak sekali menjadi, domir lah yang paling banyak sekali menjadi fa'il. Telah beriman oleh mereka. Ini silah mausul. Baru satu jumlah yang dinamakan jumlah nida, jumlah seruan. Jumlah seruan tak akan sempurna tanpa diiringi dengan jumlah jawab nida. Jumlah nida, jumlah seruan. Jumlah jawab nida, isi seruan. Orang Arab kalau dipanggil, tak kira orang Arab, orang Melayu pun sama juga. Kalau panggil seseorang, mesti ada tujuan. Bukan panggil saja-saja, bukan panggil untuk panggil orang, wahai Profesor Ahmad bin Majid, wahai Profesor, dah, berlalu je. Tak, mesti ada sebab. Ada poin penting nak beritahu. Udkhulu fis silmi kafah. Itu poin dia. Satu jumlah fi'liyah. Udkhulu, fi'il amar. Udkhulu, masuklah, fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Ya, terima kasih Faridah Salim telah beriman oleh mereka. Saya memang dulu saya abaikan. Oleh ni tak payahlah. Peringkat awal dulu saya mengajar, saya abaikan. Tapi bila saya mula mengajar Arab, saya nampak bila saya abaikan tu, pelajar-pelajar jadi masalah. Pelajar akan jadi masalah bila Arab nanti susah. Peringkat awal ni memang rupanya Al-Fadhil Ustaz Hashim tambah oleh, tambah akan, bukan saja-saja. Anda nak belajar Arab, kalau anda ada cita-cita untuk sampai Arab, dia akan masalah nanti. Saya bercita-cita mengajar, bukan nak mengajar sekali bagi makna saja. Tak. Saya bercita-cita saya nak sampai anda boleh faham Arab nanti. Arab lafaz dan Arab jumlah. Tapi sekarang ni pun saya dah mula masukkan dia punya jarum-jarumnya, jarum-jarum halusnya dalam ketika saya mengajar, supaya anda dah terbiasa dengan I'rabul Quran, I'rab lafaz dan I'rab jumal. I'rab alfaz dan I'rab jumal. Lafzun mufrad, alfaz jamak dia. Alfaz, lafaz-lafaz, al-jumal, jumlah-jumlah. Okey. Udkhulu, masuklah, fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Fi huruf jar, as-silmi, keselamatan. As-silmi, keselamatan. Kafatan, seluruhnya. Menyeluruh, secara menyeluruh. Kafatan, secara menyeluruh. Ataupun kesemuanya, boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah. Boleh ataf. Fi'il amar dengan fi'il nahi boleh ataf. Sebab dua-dua bentuk suruhan. Satu suruh menggalakkan, satu suruh menjauhi. Okey. Udkhulu, masuklah olehmu fi silmi, ke dalam Islam, ke dalam kesejahteraan, ke dalam keselamatan, kafatan, kesemuanya. Bukan masuk separuh-separuh. Bukan sebelah Islam, sebelah kafir. Sebelah Islam bila jumpa Krismas jadi Kristian lah ni. Kafah, semuanya. Bila bertemu dengan hari Difabali jadi
jadi Hindu. Bila jumpa tahun baru Cina, dia jadi apa? Jadi Buddha. Jumpa Raya Haji, Raya Puasa, jadi Muslim. Itu tak separuh-separuh tu. Nak masuk Islam, masuk ke sejahtera, ke semuanya, daripada bangun tidur sampai tidur semula. Semuanya kita. Kalau kita tersilap, cepat-cepat kita minta ampun, cepat-cepat istighfar, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah pelihara kita, pelihara keluarga kita, pelihara anak-anak kita daripada kesesatan, kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Jadi udkhulu, masuklah fil aman. Ni poin penting. Allah seru bukan pada ya ayuhan nas, bukan wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, special untuk orang-orang yang punya keyakinan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Taala. Kukuh dengan wahyu. Allah dan Rasul itu sumber wahyu. Ini dua sumber, inilah sumber daripada Allah. Wahyu, al-wahyu wahyan. Wahyu itu ada dua. Ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah katakan, yang Allah ucapkan, yang Allah firmankan dalam Quran, itu tak ada perselisihan. Kedua, apa yang Nabi ucapkan, itu juga sumber wahyu. Kerana dalil dia wa ma yantiqu, tidak ia bercakap anil hawa, daripada hawa nafsu dia, daripada dia punya keinginan dia sendiri. In huwa, tidak dia, illa melainkan wahyun, wahyu. Yuha, yang ia dibisikkan kepadanya. InsyaAllah. Jadi kalam Rasul adalah wahyu, perbuatan Rasul adalah wahyu, perintah Rasul adalah wahyu. Orang beriman kena pegang dua ni, sumber wahyu ini, Allah dan Rasul. Betul. Inilah orang, dan orang beginilah yang Allah berikan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, telah mengikat satu keyakinan, telah kukuh keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah beritahu, udkhulu fil amar, perintah. Perintah bukan daripada bos kita, bukan perintah daripada bos kita. Bos kita bagi gaji pun berapa sebulan? Ada 100,000, ada 200,000, ada 500,000, ada 1,000,000. Itu tak banyak. Allah beri lebih banyak daripada kita. Allah beri lebih banyak setiap hari. Darah yang turun naik, yang masuk dalam jantung. Jantung kita berapa harga dia? Mata kita berapa harga dia? Telinga kita berapa harga dia? Lidah kita berapa harga dia? Gigi kita berapa harga dia? Tangan, kaki, buah pinggang kita berapa harga? Berapa kita nak nilai? Allah bagi percuma. Ada orang bila masalah buah pinggang, tukar buah pinggang, beli ratus ribu buah pinggang kat China, beli. Kadang saya ada kenal seorang tu pergi China buat operation, beli buah pinggang. Sampai sana bila beli dah buang tak ngam, tukar lain. Sampai macam tu buah pinggang, ratus ribu jual, beli buah pinggang, buat pembedahan. Tak sihat sama macam asal juga. Kita Allah bagi percuma. Kalau bos kita bagi ratus ribu, bagi 1/2 juta pun gaji sebulan, cuma kita bekerja berapa? Pagi sampai 12 jam. 8 jam kerja contohnya, atau 12 jam. Itu gaji banyak tu. Tapi Allah sentiasa. Dan kita bekerja hanya ibadah pada Allah saja. Kita niatkan kita ibadah pada Allah. Sebab ibadah pada Allah ni dia terlalu luas. Sebagaimana Ibn Taymiyah jelaskan, al-ibadah itu ismu jami', dia satu nama yang menyeluruh. Likulli ma yuhibbullah, apa saja yang yuhibbu, ia suka oleh Allah. Apa yang Allah suka. Wa yarda, dan Allah reda, minal aqwal, daripada ucapan, wa a'mal, dan perbuatan, zahirah wal batinah, yang terang-terang maupun yang tersembunyi. Itu nilai ibadah. Kita beribadah pada Allah itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kepada Islam keseluruhannya. Jadi dalam kehidupan kita, kita jangan terpancing, jangan terkena syubhat dan
syahwat. Allah musta'an. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita daripada syubhat dan syahwat. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam kafah seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikuti, turuti. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Wazan sama. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Fi'il 5 huruf. Wazan yang kedua. Ifta'ala yafta'ilu. Ittaba'a. Ada 2 ta. 1 ta fa fi'il, 1 ta lagi tambahan. Fi'il 5 huruf. Ba ain fi'il, ain lam fi'il. Ittaba'a yattabi'u ittiba'. Dan jangan kamu ikuti khutuwati. Nampak? Baris bawah ya. Khutuwati. Akan beberapa langkah. Ataupun akan, sedap kita terjemah, akan jejak-jejak. Kenapa kata berganda? Jamak taksir ke? Tak, betul. Saya tak galakkan gunakan terjemahan akan jejak-jejak syaitan atau langkah-langkah syaitan. Tak sesuai. Selagi anda tak dapat membezakan isim mufrad, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Selagi anda tak boleh bezakan, jangan dulu. Terjemahkan khutuwati, akan beberapa langkah. Kenapa sebut beberapa, Ustaz? Ini jamak muannas salim. Tak apa, kita boleh juga sama makna, Ustaz. Tak nak bezakan jamak muannas salim. Kalau dia jadi maf'ulun bih, tanda dia baris kasrah. Khutuwati. Khutuwati. Akan beberapa. Kenapa? Kan baris atas, biasa tambahan akan baris atas, Ustaz. Ya, itu untuk isim mufrad dan jamak taksir saja. Tapi tidak pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim dengan baris kasrah. Akan beberapa. Pada terjemahan itu kita bezakan untuk jamak muannas salim. Kalau kita dah pandai beza, tak apa. Dah boleh terjemahkan ikut semau kita. Cara kata berganda, langkah-langkah syaitan ke, jejak-jejak syaitan, tak apa. Tapi buat permulaan, beberapa jejak syaitan, beberapa langkah syaitan. Beberapa kena dulu. Kenapa? Sebab dia jamak muannas salim. Perlu apa kita tambah tu? Sebab untuk jamak muannas salim, dia tak ada baris fathah. Dia hanya ada baris dhammah dengan kasrah saja. Akan beberapa. Tanda jar pun baris bawah, tanda nasab pun baris bawah juga. Khutuwati, akan beberapa langkah syaitani. Asy-syaitani mudhaf ilaih. Kenapa jadi mudhaf ilaih? Asy-syaitani baris bawah. Mana mudhaf dia? Khutuwati. Nampak? Dia jadi mudhaf. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Akan beberapa langkah syaitan. Okey. Azimah Abdullah, bagus. Terima kasih. Akan beberapa. Ya, penting tambahkan Okay. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia. Innahu, sesungguhnya dia. Asal mubtada. Huwa. Masuk inna, dia berubah jadi isim inna. Bukan hanya nama berubah, tulisan berubah. Asal dia berubah, tak boleh inna huwa. Salah. Innahu, sesungguhnya dia. Lakum, bagi kamu. Aduwwum mubin. Adalah musuh yang nyata. Adun adalah musuh yang nyata. Innahu. Kalau innaka, sesungguhnya engkau. Tak boleh. Inna anta. Kenapa beza dia? Anta dhamir munfasil. Innaka dhamir muttasil. Zarinah Muhammad. Zarinah Muhammad nama baru. Dan jangan kamu ikuti akan beberapa langkah syaitan. Jamak muannas salim. Cik Long. Bagus. Bazia Ahmed, masuklah olehmu ke dalam Islam kesemuanya. Dan janganlah kamu mengikuti akan. Akan tak letak ni Hajar Baziah ni. Akan beberapa langkah syaitan. Akan keletak Hajar Baziah sebab dia maf'ulun bih. Okey. Dan jangan kamu ikuti akan akan beberapa langkah syaitan. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia. Hu, dia. Innaka, sesungguhnya engkau. Lakum, bagi kamu. Contoh, kalau ini sesungguhnya aku, bukan inna ana. Ana aku ya.
Zarinah Muhammad. Saya dari surau Al-Kausar. Oh, Ustazah Zarina. Masya Allah, lupa Ustazah. Saya ingat siapa tadi. Okey. Faridah Salim, sungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Bagus. Azim Abdullah, betul. Bagus. Fauzah Suri, sungguhnya ia okey, syaitan tu innahu bagi kamu adalah musuh nyata. Okey. Alhamdulillah. Adalah tulis huruf besar Masjid Abu Bakar. Itu penting. Okey. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, adalah musuh. Adu mubin itu menjadi sifat kepada musuh. Kita namakan murakab tausifi, ataupun sifat mubin, sifat bagi mausuf. Sifat mausuf. Sifat bagi mausuf. Ataupun dalam kitab matan jumlah na'at man'un, dia tergantung kepada ahli nahwu Basrah ataupun Kufah. Ada na'at man'un, ada sifat mausuf, ada murakab tausifi. Ini semua istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ahli nahwu. Jadi kita bukan ahli dia, kita belajar dua sama sekali. Kita belajar fiqh mazhab nahwu. Kita jangan taksub kepada mazhab dia. Kita jadi yang berlapang dada. Sifat mausuf boleh, na'at man'ut boleh, murakab tausifi pun boleh. Saya sengaja murakab ni pertama baru jumpa kan, kita jarang guna pakai. Kedua, saya senang nak mengajar tu, saya senang. Dia dah rangkumkan dalam jadikan satu murakab. Senang, kita nak buat partition senang. Bagi saya istilah murakab tu lebih menyeronokkan untuk saya mengajar, dan saya bagi mudah pelajar-pelajar saya faham. Kalau saya guna istilah lama tu, istilah tu betul, tapi saya nampak pelajar sulit untuk faham. Saya boleh sebut jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari, contoh. Pelajar nampak murakab jari jar majrur dah, Pak. Berarti ada mubtada muakhar, tambah ada. Dekat situ selalu masalah. Jadi saya gunakan murakab, saya dah rangkumkan jadi satu murakab jari je, jar majrur. Bagi saya mudah. Okey, tak tahulah mungkin anda selesa atau tidak. Silap tadi, maaf saya, tak apa. Hajar Baziah tu saya terkejut. Hajar Baziah antara pelajar cemerlang saya ketika kursus di Perlis dulu, dan sekarang pun masih lagi terus cemerlang. Saban minggu menghantar menghantar terjemahan. Cepat, cerdas, ahsanti. Banyak tu. Itu antara komen-komen positif untuk Hajar Baziah. Alhamdulillah. Dah terus cemerlang, terus beri semangat kepada anak-anak cucu generasi yang akan datang. Mereka akan jadi penyambung kepada kerja-kerja kita. Masa kita dah tak makin menyusut, makin menguncup, makin mengecil. Tapi anak-anak generasi kita yang akan datang, mereka lah akan yang akan menyempurnakan tugasan kita. Mudah-mudahan mereka akan celik. Tolong sokong saya, bantu saya untuk beri mengajarkan kepada anak-anak bangsa kita, khususnya kaum muslimin yang ada di Malaysia khususnya, agar mereka dapat memahami sistem ini dengan baik, dan yang penting mereka dapat memahami bahasa Arab, bahasa Quran. Al-Quran itu memahami Quran. Dah lepas ni dia tak terikat dengan harfiah, tak apa. Dia kena keluar daripada ikatan harfiah. Tapi asas kena dari harfiah dulu. Jangan sampai dah pandai pun masih terikat harfiah lagi. Kita kena bahasa bebas. Baik. Saya kira hari ini pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Kita kena berhenti. Untuk ayat satu lagi pun saya sepanjang. Ustaz pecah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okey. Untuk hari Khamis nanti kita akan sambung
Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, satu jumlah. Fa'lamu, satu jumlah. Annallaha azizun hakim, satu jumlah. Kenapa tak nak inna? Kenapa anna? Ini kita cerita kemudian. Hari Khamis nanti. Okey. Fa'lamu, satu jumlah. Annallaha azizun hakim, satu jumlah. Murakab tausifi. Terima kasih. Baik, saya kira insyaAllah kita akan sambung hari Khamis nanti pada terjemahan yang berikutnya. Alhamdulillah, selesai sudah 2 ayat. Mudah-mudahan ada nilai tambah yang sangat banyak, sangat bermanfaat, dan anda benar-benar faham apa yang kami kongsikan sama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti, dan doakan perjalanan saya selamat sampai ke saya nak akan ziarah ibu saya dulu, dan betul saya bawa balik ke Kuantan. Semoga kita jumpa pada hari Khamis nanti, InsyaAllah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, subhanakallahumma